Selamat petang, nama saya Eric Lokajen. Nombor metrik saya adalah 2013322012. Hari ini saya akan membentangkan tentang introduction. Bencana alam adalah kejadian yang berlaku tanpa campur tangan manusia, yang memberi kesan negatif terhadap kehidupan dan manusia. Dalam banyak kes, manusia bertanggungjawab terhadap kesan penyelewengan teknikal, kelalaian atau akibat dari rancangan buruk. Mengikut jenis fenomena alam yang menyebabkan bencana yang berkaitan, terdapat banyak sebab untuk bencana alam. Secara amnya, bencana alam adalah disebabkan oleh fenomena iklim, proses geomorfologi, faktor biologi atau fenomena spesial. Fenomena ini dianggap sebagai bencana ketika mereka melampau. Bencana alam yang berkaitan dengan iklim termasuk taufan tropika, banjir, kemarau, api liat, tornado, gelombang panas dan gelombang sejuk. Sebaliknya, kita menghadapi bencana luar yang jauh lebih jarang daripada kesan meteorit dan asteroid. Terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya ialah Alvin Yen Tong Keong. Nombor metrik 20133320008. Nama kumpulan saya adalah Novas Jafles. Bagi bahagian saya akan menyampaikan jenis-jenis bencana alam dan saya punya tajuk adalah banjir. Banjir ialah kedatangan air yang mengenai sesuatu kawasan atau tempat luas yang biasanya kering. Banjir ditarikkan sebagai limpahan air dari tebing-tebing sistem saluran yang boleh menyebabkan kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa. Punca banjir pertama ialah hujan lebat sepanjang tahun dan proses pemadaran, pemusnahan kawasan hutan, pementapan gelodak di dasar yang tidak dirancang, pembuangan sampah sara ke dalam sungai, dan terakhir sistem pembalitan dan saluran yang tidak dirancang. Dalam Malaysia, hujan lebat adalah satu hebat menyebabkan banjir sebab hujan yang lebat boleh mengakibatkan paras air di dalam sungai, longkang dan sebagainya menaik, dan ia juga boleh menyebabkan pembentukan lubang air di dalam apabila hujan lebat tidak berhenti malah berterusan untuk tempoh masa yang panjang. Paras air juga akan naik secara berterusan sehingga sungai, longkang dan sebagainya penuh sehingga berlimpahan. Ini akan menyebabkan air memenuhi ruang daratan dan melakukan banjir. Banjir akan memberikan banyak kesan kepada mangsa bencana, yaitu kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa, kemusnahan hasil tanaman dan binatang ternak, dan ketiga kerugian pihak kerajaan, dan keempat pencemaran, dan terakhir adalah penyakit. Itu adalah semua yang saya menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syamimi Umairah binti Mustafa Ahmad. Nombor metrik 20133297. Seterusnya saya akan menerangkan kesan bencana alam terhadap persekitaran alam, iaitu tanah runtuh. Tanah runtuh secara umumnya boleh didefinisikan sebagai aliran tanah, batu dan piung mengikut jalur, bermula dari kawasan yang tinggi hingga ke kawasan yang lebih rendah. Dapat banyak punca tanah runtuh. Namanya yang pertama, lereng bukit yang curam. Yang kedua, pembangunan runtuhan di kawasan cerun atau di bawah cerun. Yang ketiga, pembukaan tanah atau penebangan hutan. Yang keempat, beban yang dibagi atas cerun. Dan seterusnya, saliran yang tidak mencukupi. Terdapat pula kesan tanah runtuh terhadap persekitaran alam, iaitu yang pertama, kemerosakan ekonomi negara. Yang kedua, kerosakan infrastruktur. Yang ketiga, kehilangan nyawa. Dan akhir sekali, perubahan landscape permukaan bumi. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Pang Kong Yu. Nombor metrik
2013-32042 dari kumpulan Not Fast, Just Furious. Untuk bahagian saya akan menerangkan tentang salah satu bencana alam yang boleh didapati di Malaysia, yaitu jerebu. Jerebu merupakan satu bencana yang sering didapati di Malaysia. Jerebu didefinisi sebagai satu fenomena yang terjadi apabila kehadiran partikel-partikel kecil di atmosfera meningkat sehingga menghalang cahaya matahari dan menggelapkan suasana. Jerebu berlaku disebabkan oleh pembakaran hutan secara besar-besaran, pembakaran sampah yang tanpa kawalan, dan perkembangan perindustrian dan kenderaan yang menambah jumlah karbon. Jerebu telah mendatangkan banyak kesan kepada manusia. Antaranya ialah masalah kesihatan kepada manusia, terutamanya sistem pernafasan. Selain itu, jerebu akan mengurangkan jarak penglihatan dan mempengaruhi aktiviti manusia. Akhir sekali, partikel kecil tersebut akan menyebabkan hujan asid dan merosakkan bangunan-bangunan dan menyebabkan alahan kulit. Ini semua daripada bahagian saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Syarimah Maniwanan. Nombor matrik saya 2013-32989. Saya akan meneruskan dengan langkah-langkah mengatasi bencana alam. Yang pertama, untuk banjir. Bagi mengelakkan banjir, kerajaan boleh mengadakan kempen kesedaran tidak membuang sampah ke parit dan memperbaiki sistem peparitan di negara kita untuk mengelakkan banjir. Seperti melebarkan dan memperlebarkan parit supaya dapat mengelakkan banjir. Bukan sahaja itu, kerajaan juga perlu menguatkuasakan undang-undang seperti untuk pembalakan haram bagi mengelakkan banjir. Bukan sahaja itu, kerajaan juga boleh membina sistem parit di bawah jalan bagi mengelakkan banjir. Seterusnya, langkah-langkah untuk mengelakkan tanah runtuh. Bagi mengelakkan tanah runtuh, kerajaan perlu memastikan pembangunan terancang dilaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang sama juga seperti untuk mengelakkan banjir. Perlu menguatkuasakan undang-undang bagi pembalakan haram dan penerokan secara berleluasa. Tambahan pula, kerajaan dan masyarakat di negara ini boleh berganding bahu untuk menanam semula pokok-pokok bagi mengelakkan tanah runtuh. Bukan sahaja untuk banjir, untuk tanah runtuh juga, pembinaan sistem pembaritan yang efisien adalah sangat penting. Selain itu, memastikan penyerangan parit dan jalan raya dilaksanakan pada masa yang tepat. Kerajaan juga boleh menyelia syarikat-syarikat pemaju dan pembina bagi mengelakkan tanah runtuh, di mana kerja ini boleh dilaksanakan pada proses pembangunan sesuatu tempat. Seterusnya, langkah-langkah untuk mengatasi jerebu. Yang pertama, penguatkuasaan undang-undang. Kilang-kilang diwajibkan memasang alat penapis asap di atas serombong asap. Serombong asap hendaklah ditinggikan 30 meter melepasi lapisan atmosfera bumi untuk mengelakkan pengeluaran asap yang kotor yang akan supaya tidak menurun ke atmosfera bumi. Tindakan tegas perlu diambil terhadap syarikat peladangan yang membakar ladang kelapa sawit di Sumatera yang telah menyebabkan kejadian jerebu di rantau ini. Seterusnya, pendidikan alam sekitar. Melalui pendedaan dalam mata pelajaran geografi dan sains, diharap dapat menyemai rasa mencintai alam sekitar. Diharap pembakaran terbuka sampah sarap oleh sektor rumah tangga dapat dikurangkan apabila telah ada kesedaran untuk melindungi bumi daripada fenomena cuaca seperti jerebu. Tambahan pula, pembenihan awan untuk menghasilkan hujan. Walaupun hujan yang turun merupakan hujan asid, tapi dapat mengurangkan masalah jerebu. Udara akan kembali bersih selepas berlakunya hujan.
Seterusnya, penggunaan petrol tanpa pelambung. Kerajaan boleh mensyorkan petrol tanpa pelambung di negara kita supaya ini dapat mengurangkan pengeluaran asap karbon kenderaan yang boleh mencemarkan udara. Akhir sekali, penggunaan catalytic converter. Penggunaan alat ini mampu mengurangkan pengeluaran asap daripada kenderaan, oleh itu jerebu juga dapat dikurangkan. Ini adalah langkah-langkah untuk mengatasi bencana alam. Itu sahaja daripada saya, Syarmila Manivanan. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Eng Seng Sam. Metrik nombor saya 2013320034. Bahagian saya akan membincangkan perbandingan graf pencemaran. Sekarang mari kita melihat pada graf perbandingan bilangan kekerapan kejadian banjir pada tahun 2015 dengan tahun 2016. 2 tahun. Kita boleh dapat lihatlah graf yang paling tinggi berlaku banjir adalah negeri Selangor. Seterusnya kita sambung melihat pada graf yang kedua ialah perbandingan taburan hujan harian tahun 2016 dan tahun 2017. Dengan ini kita juga fokus kepada negeri Selangor. Walaupun data pada negeri Selangor 2 tahun menunjukkan 57.9 dan 73 mm sahaja, tetapi kegerapan banjir ada paling tinggi berbanding dengan negeri lain. Menurut siaran harian satu artikel di Kuala Selangor, Kerajaan Negeri Selangor perlu membuat kajian bersama dengan Kerajaan Persekutuan bagi mengenal pasti punca banjir di negeri itu pada akhir tahun lepas. Kata daripada seorang ahli Parlimen Tanjung Karang, Tan Sri Nur Omar, beliau berkata, kajian itu juga harus mengenal pasti punca bencana sama ada daripada limpahan air sungai atau longkang yang tersumbat. Selain itu, ada sebab banjir di Selangor adalah jumlah setahun di Selangor. Jumlah hujan tahun di Selangor dalam seharian mungkin adalah bagi tempoh sebulan. Tapi walau bagaimanapun, tidak boleh dinafikan bahawa banjir yang melanda Selangor berpunca daripada longkang Jalan Persekutuan tidak diselenggara dengan baik. Terdapat satu bukti artikel pada 26 hari bulan 5 2022 yang bertajuk Teddy Bear Punca Banjir di Bulatan Merdeka. Patung beruang tersekat dalam longkang menyebabkan kawasan di Bulatan Merdeka semalam pada hari tersebut dinaiki dengan air dan banjir. Oleh itu, isu punca pencemaran alam sekitar yang menjadi punca utama berlakunya bencana alam adalah disebabkan oleh tangan manusia. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nurdaya binti Yahya, nombor metrik 2013329779. Kesimpulannya, pencemaran alam sekitar memainkan peranan penting sebagai punca utama berlakunya bencana alam. Oleh itu, setiap pihak perlu memainkan peranan untuk mengawal pencemaran alam yang boleh menyebabkan berlakunya bencana alam dengan memberi kesedaran kepada masyarakat negara untuk mengelakkan berlakunya masalah yang akan mengancam nyawa dan kehidupan kita adalah amat penting. Menghargai, memelihara dan memelihara alam sekitar merupakan tanggungjawab kita. Kita semua hidup dalam satu bumi dan langit yang sama. Kita hendaklah berusaha bersama untuk membina satu bumi dan kehidupan yang lebih berkualiti dan bersih. Saya berharap setiap individu dapat mengambil pengajaran tentang betapa pentingnya menjaga alam sekitar. Pihak kerajaan dan badan-badan kerajaan yang berkaitan haruslah memainkan peranan penting dalam memelihara dan memelihara alam sekitar.